4. Rumah banglo yang ditinggalkan secara misteri. Misteri rumah banglo lama di Opsi. Kedudukan rumah banglo lama ini berdekatan dengan Opsi kampus lama di Pekan Tanjung Malim, Perak. Ia terletak di bahagian belakang kedai makan Karim's Corner. Cerita seram mengenai rumah banglo lama ini dirasai sendiri oleh penduduk sekitar Pekan Tanjung Malim. Rumah banglo ini, jika dilihat di sebelah siang, terdapat sebuah pokok yang besar tegak berdiri di bahagian tepi rumah. Rumah kelihatan sangat usang kerana bumbung rumah yang kebanyakannya telah roboh. Rumah banglo lama ini bertambah misteri kerana terdapat banyak persoalan kenapa ia masih lagi dibiarkan di sana. Dengar cerita seram dari penduduk setempat. Sebelum ini ada beberapa kontraktor cuba menebang pokok besar di tepi rumah itu, tetapi tidak berjaya kerana mata mesin telah rosak. Dengar cerita ada orang yang menginap di rumah itu. Keberadaan orang ini masih tetap menjadi misteri. Mungkin sekadar bermalam atau memang tinggal di rumah itu. Mengikut beberapa pengalaman penduduk di sekitar rumah banglo, ada seorang budak yang sering berkeliaran di sekitar kawasan rumah banglo itu. Budak itu akan menegur orang yang ditemuinya untuk meminta duit RM1. Selepas itu budak ini akan berlari meninggalkan orang yang ditemuinya dan masuk ke kawasan rumah banglo lama itu. Banglo tinggal di Bukit Bendera. Banglo tinggal di puncak Bukit Bendera Pulau Pinang, meninggalkan pelbagai tanda tanya apabila kediaman itu dikatakan sering bertukar pemilik, namun sehingga kini tidak pernah berpenghuni. Walaupun usang dan tidak terurus, kemegahan rumah 2 tingkat berwarna hijau dan putih yang dapat dilihat dari jarak jauh itu nyata memiliki penyeri tersendiri. Orang ramai, terutamanya pendaki yang melalui trek berdekatan kediaman itu, sering memaklumkan terdengar suara seakan memanggil mereka memasuki rumah terbabit. Seorang pendaki, Nurzalinah Rahmah Nordin, beliau sering mengelak daripada meninjau keadaan banglo tinggal itu setiap kali mendaki bukit terbabit bersama rakannya kerana bimbang sesuatu akan berlaku. Melalui penceritaan masyarakat setempat, ada seorang lelaki jadi tidak siuman selepas melawat banglo tinggal itu. Justru ramai pendaki lain tidak berani untuk meninjau keadaan di dalamnya. Banglo 2 tingkat itu mengetengahkan sentuhan binaan era kolonial British dan seni bina Jepun. Ia memiliki 2 bilik tidur, tandas, dapur dan ruang menyimpan barangan bawah tanah. Menariknya, pemandangan keseluruhan bandaraya Georgetown serta kehijauan hutan di sekitar Bukit Bendera dapat dilihat menerusi ruang hadapan tingkat kedua rumah terbabit. Di hujung sudut banglo tinggal itu, terdapat satu bilik khas dipenuhi lukisan ketuhanan. Anehnya, bilik terbabit berada dalam keadaan bersih berbanding ruangan lain, seolah-olah ada pihak yang menjaganya. Orang awam Muhammad Zarim Jamaluddin, apabila ditanya mengenai banglo itu, baginya banglo tinggal itu diselubungi pelbagai misteri. Memang amat muskil kenapa banglo ini sahaja yang dibiarkan begini. Banglo lain di sekitarnya masih dihuni walaupun kebanyakannya dibina dalam era yang sama, iaitu kira-kira pada tahun 1928 lalu. Banglo di Ketereh, Kota Baru. Lokasi rumah ini di Ketereh, Kota Baru, Kelantan memang cantik dan high class pada waktu itu. Mengikut cerita, terdapat 5 orang yang tinggal di dalam rumah itu dan mereka dikatakan memang keluarga yang bahagia. Si suami ada beberapa bisnes pada masa itu seperti kedai hardware, perniagaan pasir dan juga mempunyai perniagaan menyewa jentera berat seperti lori dan jengkaut. 2 hingga 3 tahun perniagaan mereka sangat maju dan masa itu si suami dan isterinya dikenali sangat baik dan peramah. Mereka suka menolong orang kampung. Ditakdirkan Allah, rezeki mereka bertambah. Dari lori ada 3-4 buah sampailah ke puluhan buah lori. Setelah itu, si suami telah membeli kereta BMW yang kabarnya hanya mereka yang betul-betul mampu sahaja boleh membeli kereta itu. Tetapi setahun selepas itu, perniagaan mereka mengalami masalah. Lori yang berbuah-buah sudah mula tersadai. Ada pekerja yang mogok dan macam-macam hal lagi. Sampailah
Si suami itu berjumpa dengan orang kampung dan menceritakan hal yang sebenarnya yang berlaku. Yang dikabarkan bahawa terdapat tangan ketiga yang telah mengganggu perniagaan mereka. Tetapi tidak dijelaskan secara terperinci apakah maksud tangan ketiga berkenaan. Adakah campur tangan orang lain atau perniagaan mereka terdapat unsur-unsur mistik dan misteri. Hari ke hari, memang nampak yang ada masalah dalam perniagaan mereka. Lori dah mula tersadai. Kereta mewah pun sudah mula rehatkan diri. Jadi benda ini menjadi tanda tanya pada orang kampung. Tetapi mereka masih lagi buat baik dengan orang kampung, sedekah dan sebagainya. Sehinggalah satu hari, mereka sekeluarga berpindah tanpa mengucapkan selamat tinggal. Itulah yang menjadi persoalan kepada orang kampung di situ. Orang kampung difahamkan mereka hanya membawa diri dan pakaian sahaja. Perabot-perabot juga masih ada di dalam rumah itu. Sehingga kini, ia masih kekal misteri dan penuh persoalan. Kisah Banglo 99 Pintu. Bukan sahaja menjadi sebutan di kalangan penduduk Nibong Tebal, ia juga tersenarai sebagai antara lokasi paling misteri di Malaysia. Biasalah tempat yang selalu dikaitkan dengan alam mistik dan gaib ini akan sentiasa menimbulkan banyak kisah dari pelbagai sisi. Kisah tentang sebuah rumah agam yang dibina pada tahun 1840 milik seorang ahli perniagaan British di seberang perai menyimpan 1001 rahsia dalam satu tragedi yang menimbulkan spekulasi. Terletak di tengah ladang kelapa sawit dengan senebina Inggeris, rumah besar 2 tingkat ini mempunyai 10 bilik, balkoni, dewan tari menari, ruang tamu dan dapur. Kemudiannya menjadi pusat pentadbiran tentera Jepun. Malah ia didakwa dijadikan tempat tentera Jepun untuk menyeksa penduduk yang tidak memberikan kerjasama kepada mereka. Ia juga pernah dimiliki oleh syarikat Penang Estate. Sehingga kini, rahsia tentang tragedi yang menimpa pemilik rumah ini masih menjadi tanda tanya. Dulu rumah agam ini kepunyaan orang British, Ramsden family. Keluarga ini merupakan pemilik ladang pokok getah di situ. Keuntungan yang banyak sampailah kaya raya dan mampu membina rumah agam besar yang mempunyai banyak pintu ini. Tetapi, ada satu tragedi berlaku pada tahun 1948 di rumah agam ini dan membuatkan rumah agam 99 pintu ini terkenal. Ia bermula apabila cucu kepada Tuan Ramsden dibunuh secara kejam. Nama cucunya ialah Johnson Maur Ramsden. Beliau ditembak di kepala sebanyak 2 kali. Pembunuhnya pula tidak diketahui dan dijumpai sehingga sekarang. Motif pembunuhan juga tidak diketahui. Tapi ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa kes pembunuhan ini adalah kerana cemburu di atas kekayaan keluarga ini. Tetapi ada juga spekulasi yang mengatakan bahawa ada seseorang askar Jepun yang telah membunuh cucu dan satu keluarga ini. Kemudian semua harta mereka dirampas oleh tentera Jepun. Sekarang, rumah ini pun terbiar selama 50 tahun lebih. Tapi rumah agam ini sudah menjadi tempat aktiviti-aktiviti paranormal. Malah, orang kampung yang berdekatan di situ boleh mendengar bunyi gendang. Orang menjerit seperti dipukul dan bunyi seakan-akan serigala jadian. Kesimpulannya, cerita-cerita mistik ini didengari di mana-mana sahaja. Tambah-tambah pula, kisah-kisah ini terus kekal, misteri tanpa jawapan yang pasti. Biarkan ia kekal bersama misteri. Sekian, terima kasih.